kopi. Cakap. Pergi buat diri kan? Dia kena buat shy juga. Kopi tak tu kan? Masuk dah ni Ustaz. Dah ada dapur ya? Ha? Live dah? Dah. Share boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna bil 'ilmi zidna bil hilmi bil 'afiyah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik pada kata musannif wal madhahibu fil af'ali. Situ okey. Muqaddimatul madhahibi fi af'alil ibad. Kalau tajuknya dalam syarah ni dibuat tajuk gitulah. Ini muqaddimah pada menceritakan mazhab dalam perbuatan hamba. Ini penting kau. Satu benda yang penting dalam akidah dibincangkan tentang af'alul ibad, perbuatan hamba atau perbuatan mukallaf. Apa status perbuatan yang berlaku itu? Siapa yang membuatnya pada hakikat? Adakah perbuatan kita ini kita yang buat? Apakah hakikat usaha kita? Ini penting tak ni? Okay. Kata muallif rahimahullah wal madhahibu fil af'ali thalathatun. Mazhab yakni perbincangan atau aliran dalam pemahaman af'al, perbuatan, iaitu perbuatan makhluk, perbuatan hamba ni ada tiga. Ada tiga aliran atau tiga mazhab. Pertama, mazhabul jabriyah, mazhab jabriyah. Wa mazhabul qadariyah, yang kedua mazhab qadariyah. Wa madhabu ahli sunnah, dan yang terakhirlah madhab ahli sunnah wal jamaah. Okay, jadi apakah ciri-ciri tiga-tiga mazhab ni? Fa madhabul jabriyati, madhab jabriyah, wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat, iaitu adanya perbuatan, segala perbuatan dengan kudrat yang azali sahaja. Apa maksud kudrat yang azali? Kudrat Allah lah. Apa maksudnya? Segala perkara yang berlaku itu Allah yang menjadikan. Allah sahaja yang menjadikan. Faqat, hanya. Min ghairi muqaranatin li kudratin hadithah, tanpa disertai dengan kudrat yang baharu. Kudrat yang baharu, kudrat makhluk. Okey, sekarang ni kita kena bahagikan perbuatan kita. Ulama bahagikan perbuatan kita yang terhasil daripada kita ni ada dua jenis. Pertamanya dipanggil af'al al-iftirariyah, perbuatan yang iftirari. Iftirari itu maksudnya luar kawal. Kita dah dapat kawan, terpaksa. Ada sini kan? Cuma asal masalah tu. Sebab tak perlu. Tak ni dah 2 ekor. Kalau Umur Barahim boleh 2 ekor. Ni rasa tak perlu rasa. Okey. Sebab apa? Kalau kita tengok perbuatan kita, apa yang kita buat, ada benda perbuatan kita yang berlaku pada kita, kita tak boleh kawal, betul tak? Contoh, degupan jantung, pergerakan darah. Kita kalau tersentuh benda tajam, tarik refleks tu. Kita ada niat ke nak tarik? Tak ada, tak luar kawal. Itu nama iftirariyah. Dan satu lagi, yang kedua, perbuatan yang ikhtiyariyah. Kita mampu usaha, kita yang ikhtiar, kita usahakan.
Itu macam kita datang kelas, kita tulis, kita baca, kita makan, kita minum, itu ikhtiariah. Okey. Perbuatan ittirariyah sepakat yang buat tu Tuhan je, Allah je. Tanpa ada kehendak dan hasrat kita. Perbuatan yang ittirariyah yang berlaku tanpa kawal tu, siapa buat? Allah lah. Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat. Adakah dengan kehendak kita? Tak ada. Tak ada orang ngaku dia tertarik tangan bila kena tu, dia sengaja niatkan panah, oh saya nak tarik tangan. Tak ada. Tak. Dia terpijak kaca, sekejap nak tarik kaki. Ada. Itu tu. Kena tu. Darah ke jantung ke? Tak. Kalau orang letak benda tajam kat mata dia akan sendirinya akan tutup. Tak ada nak fikir pun. Siapa yang buat? Tuhan. Itu sepakat. Yang jadi khilaf ni tiga-tiga ni pada perbuatan ikhtiariyah. Yang mana kita ada usaha, kita tahu, kita sedar kita buat. Maka pandangan pertama Jabriyah, dia kata wujudul af'al, adanya perbuatan, segala perbuatan semua sekali dengan kudrat Tuhan saja tanpa disertai oleh kudrat kita. Tanpa ada kuasa kita, tanpa ada hasrat kita, niat kita, tak ada. Merujuk pada mana ni? Merujuk kepada ikhtiariyah lah tu. Ikhtiariyah. Maknanya seorang itu makan. Siapa yang buat? Tuhan. Dah dia ada usaha tak? Tak ada usaha. Jabariyah dia menafikan usaha. Di situ maksudnya min ghairi muqaranatin li qudratil hadithah, menafikan usaha. Qudrah hadithah ni maksud usaha. Qudrah hadithah maksudnya usaha, kasbun. Jadi kita tak ada usaha. Kata dia, kita ni macam kita panggil boneka, wayang kulit. Gitu je, tak ada usaha langsung. Langsung tak ada usaha. Niat pun tak ada, kehendak pun tak ada usaha. Kita makan, Tuhan yang menjadikan kita makan. Tak ada khas kita. Tak ada apa-apa hatiran kita. Umpamanya bulu yang ditiup angin. Bulu yang ditiup angin, macam mana bulu tu? Tak ada kudrat lah. Ditiup ke kanan pergi, ditiup ke kiri pergi. Makhluk pun begitu juga. Ini Jabriyah. Jabriyah. Dinafikan usaha. Wa madhhabul qadariyah, yang kedua lawan dia. Madhhab qadariyah, mazhab qadariyah. Jabrun, asal jabrun ni maknanya digagahi. Qadariyah ni makna usaha, asal pada usaha. Makna dia bergerak pula usaha pula. Ifrat pula. Tak ditafriq, makna ifrat. Okay. Mazhab qadariyah wujudul af'ali al-ikhtiyariyati bil qudratil hadithati faqat. Berlaku segala perbuatan ikhtiariyah dengan kudrat baharu sahaja. Kudrat baharu tu usaha. Maknanya segala perkara tu berlaku, kita yang buat. Mubasyaratan atau tawalludan, secara langsung atau secara beranak tu apa? Turutan atau terkesan. Secara langsung atau secara terkesan. Tasabbuq. Terjemahkan dia tak Tasabbuq. Dia sebabkan benda lain berlaku benda lain. Itu kan maksud. Dia tawallud lain sikit tasabbuq. Contoh. Saya ada bola depan saya. Saya tendang bola. Tendangan pertama kena kepada bola. Gerakan pertama itu mubasyarah. Lepas itu bola tu gerak, adakah saya tendang? Tawalludan yang panggil. Lahir. Beranak. Faham tak? Buat contoh ni. Masa saya tolak pertama tu. Hak tolak tu saja tersentuhnya kita kepada benda itu bergerak. Bergerak satu langkah tu. Kan ni banyak-banyak kita pecahkanlah. Gerakan pertama tu memang saya buat mubasyarah. Tapi hasil tawallud dia, secara hasil tu, waktu tu tawalludan nama dia. Tapi sebabnya saya juga lah. Contoh lain lagi. Kita tolak kawan kita.
Kita tolak kawan kita jatuh. Jatuh terpeleok dia. Terseliuk kaki, lepas tu terpusing-pusing, ni pun jatuh atas dia. Tak jauh lah, tak. Jadi pertama kita tolak dia je. Dia terpusing-pusing macam hero Hindustan, atau jatuh tu, itu tu tawalludan. Nampak tak? Jadi kalau contoh ni bola lah, gerakan secara langsung tu, perbuatan langsung tu dia panggil mubasyarah. Hasil daripada itu dia panggil tawalludan. Qadariyah kata makhluk itulah yang membuat kita, hamba itulah yang membuat perbuatannya yang ikhtiyariyah. Dia Fakot ni faham sini, tanpa campur tangan Tuhan. Tak gitu. Sebab lagi kadang kita nak beza. Tadi perbuatan tu Tuhan yang buat tanpa ada penyertaan usaha. Jabriyah, Qadariyah, segala perkara makhluk yang buat tanpa ada campur tangan Tuhan. Allah Ta'ala beri kudrat aje, lepas tu lantak mula. Nak jadi baik-baik, nak jadi jahat-jahat. Tuhan tak campur tangan tu. Itu Qadariyah. Nampak macam sedap juga Qadariyah. Nampak logi je. Barulah boleh masuk syurga neraka kan. Sebab kita buat kan. Tapi kat mana dia silap? Okey, ni benda penting ni. Tak faham tanya betul-betul. Wa madhhabu ahli sunnati. Apakah mazhab ahli sunnah yang kita nak tahu ni? Kenapa belajar juga Jabriyah Qadariyah ni? Belajar di sunnah je lah. Dia kena belajar juga yang salah, supaya tahu bahawa nanti pandangan itu salah. Ni baru ni. Okey, apa nama ni? Mati meninggal. Tak? Anak-anak tahfiz meninggal. Ada ke boleh orang tu? Dia kata kalau tidak kerana terbakar, orang tu akan hidup lagi. Kalau contohnya kiasannya orang mati syahid. Mati syahid ini makna kalau tidak dia berpegang mati syahid, tak terbunuh, nescaya pada Ghalib dia akan hidup lagi umur dia. Umur dia akan panjang lagi. Jadi budak-budak yang meninggal ni pun kalau tak kerana sabit bakaran, pasti dia akan hidup lagi. Betul tak? Nampak macam betul. Nampak elok je kan? Betul juga. Tapi itulah Mu'tazilah. Pak cakap tu ngaku ngajar hati. Tak? Kata bawa sunnah. Tapi bawa Mu'tazilah. Mu'tazilah. Jelas-jelas contoh yang betul-betul. Ulama sebut Syekh Ibrahim Laqani wa mayyitun bi umrihi ma yuqtalu wa ghairu hadha batilun la yuqbalu. Orang yang terbunuh itu mati kerana ajal. Mati kerana ajal. Selain daripada ini batilun, batal, tak betul, sesat, la yuqbalu, tak diterima. Ahli sunnah kata mana? Orang yang mati syahid tu dia mati kerana ajal dia. Bunuh tu asbab je. Sekira-kira kalau tak pergi perang pun dia akan mati waktu tu juga. Ajal kan antara perkara waktu Tuhan tetap dah. La yastakhiru anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh dahulu walaupun lewat walau sekejap. Tiba-tiba dia boleh ceramah pula. Dengan senangnya jawab, dengan bangga dan yakinnya. Jawab confidentnya bahawa kalau lah tak terbakar boleh hidup lagi. Kau tak cakap gitu, tu cakap kaum Mu'tazilah. Maknanya takdir Tuhan kita dah tahu mana. Dah so kira dah tu. Sekarang ni pendapat awak, percakapan tu pendapat Mu'tazilah. Ahli sunnah kata kalau dia tak mati kerana terbakar pun dah ajar di waktu tu dia akan mati juga. Ikutlah cara lain pun. Tapi Tuhan jadikan asbab tu buat apa? Asalnya gini, anak faham buat apa dia buat gitu tu. Kerana dia nak cuba nak mentashbihkan kenapa dinamakan belajar-belajar tu mati syahid. Syahid tu, syahid akhirat tu mai ikut mana? Jadi dia buat perumpamaannya seumpama mati syahid, kerana orang mati syahid tu dia mati perang tu kerana mati dan kerana terkejut. Kerana dia perang kan, dia tidak menduga-duga dia akan mati. Lepas tu samalah orang yang mati kebakaran pun, kanak-kanak ni pun tak menduga-duga mati yang mengejutkan. Jadi sekiranya kalau tak mati ketika itu dia akan hidup lagi. Itu salah tu. Elah atau hujah dia tu kiasan tak betul. Mana ada ulama kata begitu? Dinamakan syahid akhirat kerana apa? Kerana kematian mereka itu mati yang menyayat hati, mati keadaan terseksa.
Jadi kerana mati keadaan terseksa, Allah Ta'ala beri darjat syahid, pahala tinggi. Kerana dia mati dah keadaan sakit. Maka pahalanya umpama pahala mati syahid sebab mati dia susah. Orang yang kena terbakar, dinenyek kereta giling ataupun mati lemah, mati perut dalam berana, itu mati yang sakit. Jadi kerana sebab kesakitan mati, Tuhan ganjarkan pahala dia. Tu je. Tak. Sebab nama kau tu lah. Ni dia kerana sebab reka-reka tu. kerana mati terkejut, kalau tidak dia hidup lagi. Itu Mu'tazilah tu. Jadi apa-apa pun seorang itu mati dengan umur dia, ajar dia di situ. Kalau tidak kerana kematian tu, dia akan mati juga situ. Tapi Allah Ta'ala nak beri kemuliaan kepada orang ni, Tuhan kenakan ada kebakaran, ada ni, ada tu, maka dapat kemuliaan dia, pahala bertambah daripada mati atas kaki biasa, mati dalam keadaan yang pahala seperti umpama orang syahid. Selesai? Faham? Okey, jadi mana tadi? Itu Qadariyah. Jadi faham? Qadariyah Mu'tazilah dia. Makna kita Mu'tazilah kata orang pembunuh itulah yang memotong ajal orang tu. Kalau tak kerana dibunuh, dia akan hidup lagi. Mu'tazilah kata tu. Kalau tak kerana dibunuh tu hidup. Kalau tak kerana terbakar, dia akan hidup lagi. Mu'tazilah. Okey, wa mazhabu ahli sunnati. Kadang-kadang kita pelik kok. Orang ni baca hadis ngajar Sahih Bukhari. Jadi tiba-tiba boleh jadi gitu. Sebab apa? Tak boleh kira siapa-siapa dia. Masalah ilmu dia hebat ke mana pun, dalam masalah kita kena belajar. Jalan ahli sunnah. Kalau tidak jadi mengarut. Jadi mengarut. Waktu pas satu banyak kena lain buat mengarut. Tapi yalah, kita tujuan nak belajar, bukan kita nak orak siapa-siapa. Untuk ingatkan diri kita lah. Betul lampak ni kita suka sikit. Madhabu ahli sunnati, madhab ahli sunnah, wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat. Adanya berlakunya perbuatan semua sekali dengan kudrat yang azali sahaja. Sama macam Jabariyah ni kan. Segala perkara berlaku, siapa yang buat? Allah yang buat. Kudrat azali makna kudrat Allah. Allah yang buat sahaja. Sama macam Jabariyah. Bezanya mana? Ma'a muqaranatil af'ali likhtiyariyati li kudratin hadithah, dengan penyertaan af'al ikhtiyariyah. Ma'a muqaranati af'al ikhtiyariyah, dengan disertai perbuatan ikhtiari itu disertai kudrat hadithah. Ada kudrat makhluk. Perbuatan ikhtiari di sisi ahli sunnah Tuhan yang buat, Tuhan saja, tapi ada penyertaan disertai dengan kudrat makhluk, iaitu kasbun. La ta'thira laha. Tapi kasbun ini, kudrat makhluk tak ada kesan. Laha ailil af'al. Tidak ada kesan bagi perbuatan. La mubasyaratan wala tawalludan. Ta'mim. Tidak secara langsung, tidak secara beranak-anak. Ada molek kau ada marker? Ada marker dia buat. Senang kita tulis biasa tu. Okey. Ini kita kena faham dalam konteks hukum akal ataupun hukum adat. Ni sekarang ni kita masuk dalam akidah dah ni. Medannya perbahasan hukum akal. Perbahasan ni hukum akal. Awak dekat mana? Dekat sini ke mana? Sini sikit. Depan sikit. Okey. Jadi kita tujuan ni apa? Faham-faham dah, cuma nak buat lukis. Biar senang sikit lah. Kita nak bezakan. Jadi Qadariyah kata, Jabariyah kata, perbuatan itu hanya perbuatan, semua perbuatan lah daripada Allah Ta'ala belaka. Qadariyah kata perbuatan ikhtiariah itu daripada makhluk sahaja. Sini. Okey. Balik dia. Jauh. Okey, tak apa. Allah akan sampai. Dah tak silap. Okey, jadi Al-Jabariyah. Okey. Kudrat Allah. Betul?
kasbu. Jadi Jabariyah kata semua kudrat Allah, kudrat hamba tak ada. Ada langsung. Al-Qadariyah sebut. Tengok. Hak ni pada apa ni? Hak ni pada perbuatan af'al ikhtiyariyah. Kita lihat af'al ikhtiyariyah. Adapun af'al ikhtiyariyah sepakat. Semua Tuhan buat belaka, kita tidak ada ikhtiar langsung. Ni pada ikhtiyariyah belaka. Kudrat di sisi Qadariyah, perbuatan ikhtiyariyah ialah perbuatan makhluk sahaja. Tuhan tak ada. Tak ada campur tangan tu. Ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah kata berlaku dengan kudrat Allah. Sebenarnya ada tak? Ada. Ada tapi secara muqaranah. Satu. Kedua, la ta'ti, tak ada pemberi kesan. Macam faham ni? Faham tak? Macam mana tak ada pemberi kesan tu? Kita ambil contoh makan ke? Makan, kenyang. Makan, kenyang. Okay. Mana perbuatan kita? Perbuatan kita makan lah. Kita kenyang. Kenyang atau hujan? Kenyang kita boleh hujan tak? Okey. Okay, sekarang ni kita makan, otak kita kenyang. Kita fokusnya pada kenyang ni. Kenyang. Siapa yang buat kenyang? Siapa yang kata apa? Allah. Pada dia? Aku yang makan, aku yang kenyang. Faham tak? Aku makan, aku kenyang lah. Ini sebuah, sekarang ni bukan mulut ni. Ini satu benda yang kena bagi perhatian sikit. Ada ustaz-ustaz mengajar, dia kata tak boleh sebut makan kenyang. Bukan tak boleh sebut, tak boleh iktikad. Bukan tak boleh sebut. Tak boleh sebut payah lah. Jangan makan lah. Apa kan jangan makan. Payah lah gitu. Kita hidup dalam asbab ni tak apa. Dalam dalam hati tu. Okay, jadi bukan tak boleh sebut iktikad dalam hati. Walaupun tak apa ke dalam belanja makan kita kenyang. Contohnya tak apa cakap gitu dalam hati. Okay. Jadi Qadariyah, Jabariyah kata kenyang tu Allah Ta'ala yang buat. Betul lah? Tak? Maknanya tak ada makan, ada makan pun memang Tuhan buat. Kenyang juga, tak salah situ. Qadariyah kata yang membuat kenyang ialah perbuatan kita. Makan kita yang mengenyangkan. Makan kita yang mengenyangkan. Awak tak makan, awak tak kenyang. Itu kan salah? Salah lah. Ada orang tak makan kenyang kan? Ada orang makan-makan tak kenyang. Semua. Itu dalil senang je. Tak payah kita nak fikir. Ada orang makan tak kenyang. Ada orang kurus. Makan banyak tak kenyang-kenyang. Orang besar makan sikit kenyang. Kali ikut jasad dengan tu, kali ikut jasadnya badan besar makan banyak. Tapi tidak. Itu makna hukum adat. Kita tak hukum adat. Okay. Itu nampak. Kenapa kita belajar hukum adat, hukum akal tadi? Nampak ni baru kita nak praktikkan. Neraca tadi Okay. Ahli sunnah kata apa? Ahli sunnah kata kenyang ini Allah yang buat. Siapa buat kenyang? Kudrat Allah. Kudrat Allah saja ke? Ya. Kudrat Allah saja. Dah makan? Berserta. Penyertaan. Bukan kudrat Allah, kudrat kita. Kudrat Allah tapi disertai. Disertai pada adab. Ini masuk ke adab ni. Disertai pada adab dengan perbuatan kita yang menjadi asbab, iaitu makan.
Jadi kenyang itu Allah sahaja yang buat, tapi terhasilnya pada adat dengan disertai dengan perbuatan kita, iaitu makan. Makan kita, adakah makan yang mengenyangkan? Bila ta'thir, betul tak? Tanpa memberi kesan. Bukan makan yang mengenyangkan. Itu maksudnya cuma menyertai Allah Ta'ala jadikan makan asbab bagi kenyang. Jadi taksir tu ialah hukum adat, hukum akal. Taksir tu. Kalau tadi yang kenyataan muqaranah tu hukum adat, yang taksir tu pula adalah hukum akal. Jadi sebab yang hakikat Tidak memberi kesan. Ada yang takdir. Yang takdir ni bukan akal Tuhan. akal. Makan ini asbab adat untuk kenyang. Asbab adat untuk kenyang. Bukan asbab akal, bukan ada. Asbab untuk kenyang kita makan. Bila untuk kenyang kita biasanya disertai dengan makan, barulah mari kenyang. Maaf, ingat takrif adat ni. Maaf mubah sihatin takhallufi. Boleh orang tak makan kenyang? Orang boleh tak makan kenyang? Betul tak? Nabi tak makan kenyang? Mafhum? Jelas itu je. Jadi ahli sunnah ni wasatiyah. Min baini farthin wa damin labanin khalisan sa'igan li syaribi. Jadi faham beza sikit je tu. Cuma khilaf ni kena ingatlah, khilaf ni tidak membawa kepada kufur. Khilaf ni katakanlah hak cakap tadi dalam video tadi kata kalau tidak kerana terbakar dia akan hidup. Nasib baik ulama kata tak kufur. Khilaf itu khilaf bukan pada mengkufurkan. Tapi Mu'tazilah bukan ahli sunnah. Orang kata gitu dosa besar. Mubtadi'. Mubtadi' ahli bidah. Bukan orang etikad yang sesat, bukan ahli sunnah ni mubtadi' dosa besar. Tapi adakah kufur? Tidak, bukan ada kufur lah. Nasib baik juga. Okey. Jadi nak kategorikan kufur ni payah juga dalam ahli sunnah nak kategorikan kufur tu payah. Ada syarat-syarat dia. Okey, faham? Jadi beza Jabariyah, Qadariyah dengan ahli sunnah. La ta'thira laha, tidak ada kesan langsung bagi perbuatan itu. La mubasyaratan, sama ada secara mubasyarah, wala tawalludan, ataupun secara hasilan tidak ada. Kita bergerak tangan, Allah Ta'ala lah yang menggerakkannya. Allah Ta'ala menggerakkan, tapi disertai dengan kasbun, usaha kita untuk gerak. Kita datang berjalan, Allah yang memperjalankan kita. Tapi kita dengan usaha kita, disertai saja. Sebab itu kudrat kita nak mampu lawan kudrat Tuhan. Berapa ramai orang cuba bangun tapi tak boleh bangun. Lumpuh. Na'udzubillah min zalik. Dia cuba bangun tak boleh bangun. Sebab Tuhan lam yasha', Tuhan tak nak. Itu tak berlaku. Ni kata Imam Sanusi kata faham akidah ni boleh menambah makrifah dan mendekatkan diri ke Tuhan. Barulah kita tahu, ya Allah, besar nikmat ni. Nikmat akidah kita boleh, nikmat Islam kita boleh besar. Barulah kita bersyukur. Kita bersyukur, kita nak jaga supaya takut tercabut daripada kita. Nas'alullah as-salamah. Okey. Habis. Sekarang ni nak terang kasbun tak? Habis 4 ni je dah. Satu lagi kasbun, lepas tu kita sambung insyaAllah. Wa amal kasbu. Duduk bincang-bincang ni kudrat hadithah itu. Apa kudrat hadithah itu? Kita namakan sebagai usaha kita, kasbun. Wa amal kasbu, adapun al-kasbu, usaha itu, fahuwa ibaratun an ta'alluqi qudratil hadithati bil maqduri fi mahalliha min ghairi ta'thirin. Kasbun tu, usaha tu ibarat daripada terikat atau perkaitan, terikatnya kudrat makhluk, kudratil hadithah, kudrat makhluk, kudrat hamba, bil maqdur, dengan benda yang maqdur, yang mampu dia buat, benda yang dalam kemampuannya.
terikat berkait itu berkait dengan perkara yang nak dibuat. Usaha ialah kehendak makhluk yang berkait dengan perkara nak dibuat pada tempatnya. Pada tempatnya, makna pada diri seorang itulah. Min ghairi ta'thir, tanpa ada kesan. Macam tadi, contoh senang je ni. Sebab benda nak terang saja. Apakah ta'rif kasbun? Tu je. Jadi dalam masalah kita angkat tangan. Sekarang ni angkat tangan tu benda makdur bagi kita, yang mampu kita buat kan. Okey. Bila kita angkat tangan, di situ berlaku angkat tangan, terangkatnya tangan. Siapa yang mengangkat? Allah yang mengangkat. Allah mengangkat. Maka terangkat tangan. Berlaku tangan terangkat itu disertai dengan usaha kita. Apa itu usaha? Kudrat kita ataupun kehendak kita untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan benda yang makdur. Bila berlaku kehendak dan usaha kita pada benda yang mampu kita buat, tiba-tiba terhasil, maka jadilah perbuatan tu. Tanpa ada kesan. Kudrat kita, kehendak kita tidak menyebabkan tangan itu terangkat. Cuma ia menyertai saja. Dia bahasa dengan berakhir. Dia serta, turut sekali. Turut sekali. Terangkat tangan. Siapa buat? Tuhan. Bukan taksir, bukan usaha kita. Tapi usaha tu ada sekali. Ada sekali itu je. Nak beza dengan Jabariyah. Jabariyah, dia kata tak ada langsung. Tak ada langsung usaha kita. Ni pelik lah kalau ikut hukum, ikut logiknya. Mana boleh gitu. Kita kan, perbuatan kita tahu bahawa kita ada taujihul qalb. Kita nak arahkan hati, kita teringin nak buat gini. Orang buat jahat, boleh kata saya Tuhan tertudah, saya tak ada niat. Tak ada niat aku ada. Dia siap mikir bincang malam ni apa? Tak, dia bincang itu tu niat tu. Kehendak. Awak alihkan kehendak azam awak tu. Tu usaha dah tu. Dalam masalah tu ulama khilaf pula secara turutnya. Apakah kasbun? Adakah usaha hati ke guana atau perbuatan fi akhassi pada sebahagian justru yang paling khusus daripada kudrat hamba itu perbincangan panjang lah, tak mau cerita lah. Ceritanya usaha tu apa dia? Kita merasa bahawa kita nak buat kita tu. Itu dia. Berlaku itu hanya menyertai dengan perbuatan, tapi perbuatan itu Allah Ta'ala yang buat. Dalil senangnya orang exam kan. Orang exam belajar sungguh-sungguh ni, nak periksa belajar sungguh-sungguh. Kita berusaha nak jadi nak jadi boleh jawab periksa ataupun nak jadi pandai. Tapi tak pandai-pandai. Sebab apa? Sebab bukan usaha kita yang membuatkan kita pandai. Allah yang membuatkan kita pandai. Tapi usaha tu kena disertai lah. Ada juga orang tak usaha dia pandai, ada. Tapi jarang. Dah saya tak ada usaha lah. Buat lah. Ada usaha lah. Tak. Jadi benda ini mudah je. Bila kita faham itu, kita tidak menafikan kudrat Allah dan kita tidak jadi Jabariyah. Jadi salah Jabariyah ni mana? Salah Jabariyah ni kerana mereka bukan sekadar nafi kasbun, tetapi mereka akan menyebabkan hilang syariat. Syariat tu mereka tinggal. Akhirnya buat apa semayang? Semayang tu Tuhan tentu dah. Kalau tak semayang pun ahli syurga juga. Tak payah semayang lah. Tak payah semayang. Buat apa tinggal dosa? Ikut kita nak buat apa? Sebab apa? Tuhan dah tentu dah. Aku buat jahat ni, Tuhan tentu dah. Kalau aku ahli syurga juga nanti. Jadi dia nak menafikan amal, menafikan taklif. Ni yang sesat Jabariyah ni, sebab dia nafi taklif. Kalau ikutnya sebahagian daripada sufi, pada syairah yang sufiah, dia cenderung pada Jabariyah, tapi dia tak tinggal taklif ni. Dia tidak gugurkan taklif. Buat Jabariyah ni dia gugur taklif. Itu salah situ. Sebab itu kalau kita jumpa dalam ibarat-ibarat kitab, antaranya Tuhfatul Murid dan seumpamanya, al-abdu majburun fi qalibin mukhtar.
Kalau orang biasa dengan nasyid-nasyid isyak-isyak Allah, memang dia akidah ahli sunnah ni betul-betul berjalan dan juga dia akan meresap masuk, menanam akidah ke makrifah kita pada Allah Ta'ala. Hamba itu majbur dalam rupa dia diberi pilih. Kita ni hukum kita bertakluk hukum syariat. Ada orang nak kenyang, asal makan, boleh. Ni puak-puak, kalau puak-puak batin yang gini, zaman ni ada lagi. Tak payah semayang, apa kita ada syukur-syukur je lah. Kalau gitu tak apa lah. Tak usah pergi makan. Bini tak usah masak ke dia. Jangan tak nak nasi, jangan masak. Abang tak payah makan, kenapa? Abang minta dengan Tuhan supaya kenyang. Minta lah supaya kenyang. Kita berusaha, bak makan, bak perut, bak cari duit, usaha. Tapi bak amal tak usaha. Nampak? Jadi Allah Ta'ala tetapkan asbab tujuan tu menjadi petanda orang itu ahli syurga ke ahli neraka. Maka kita berusaha lah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dipermudahkan untuk apa dia dicipta. Dia dicipta sebagai ahli syurga, Allah Ta'ala mudahkan dia buat amal soleh. Jadi kita dah tahu ahli syurga neraka ni. Kita dah tahu. Tak ada orang boleh confirm. Tak ada orang. Dia masuk apa-apa tarikat, dia belajar agama tu, siapa boleh confirm masuk ahli syurga? Tak ada. Tak ada. Jadi fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi sebut i'malu. Nabi sebut mu kena beramal. Beramallah kamu, kerana setiap orang dimudahkan untuk apa yang dicipta. Dia cipta ahli syurga, dia akan dipermudahkan buat taat. Dan kita dah tahu kita ni ahli syurga, ahli neraka, kita buatlah taat, kerana ketaatan itu tanda kepada mahabbah Tuhan dan kita moga-moga termasuk bagi ahli syurga. Kita buat jahat, tu jaga-jaga. Sebab apa? Maksiat itu tanda sebagai alamat orang itu Tuhan murka dan Tuhan akan masuk neraka. Tanda je. Hakikat kita tak tahu. Orang tu tak boleh nak tahu dia dah tahu ahli syurga neraka, ataupun isi borang tak boleh. Tolak hak borang ahli syurga tak boleh. Tak ada. Okey. Jadi tak ada salah lah. Akidah ahli sunnah bawa ni akidah yang betul, ikhlas tulen. Tidak ada Jabariyah la ifrat wala tafrid. Tidak melampau pihak menafi, tidak melampau pihak isbat. Duduk tengah-tengah. Dan begitulah juga pada sahabat dan juga Nabi SAW ajarkan. Jelah. Saya setakat tu sajalah. Berkaitan ni kita sambung esok anwa' syirik. Syirik ni tengok ni, sebab jarang kitab-kitab akidah dia asingkan bahas bab syirik. Antara syubhah yang kata sifat 20 mana aja bab syirik, betul tak? Sifat 20, sifat wajib bagi Tuhan, harus bagi Tuhan, mustahil bagi Tuhan. Lepas tu bagi wajib, mustahil, harus bagi Rasul. Tu. Mana bab syirik tak ada? Bukan tak ada. Ulama selitkan dalam perbahasan tu. Cuma lebihnya kitab Muqaddimah ni dia asingkan, buat satu bab khusus menceritakan jenis-jenis syirik. Jenis-jenis syirik. Okay? Jadi ni benda yang penting. Kalau maknanya siapa yang ke lapangan, boleh sama-sama kita berdiskusi lagi esok hari. Jadi wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.